Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Finance dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak explain kenapa sebenarnya ramai orang yang komplain kepada saya komplain kepada saya, coach kenapa saya makan sikit pun berat saya tak turun-turun. Ini saya nak explain ni. Apa khabar Acik Ros? Apa khabar yang berada dekat sini? Saya harap semua yang ada dekat sini berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Kalau boleh, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya ramai akan faham masalah ni. Ramai bukan sekat kita-kita je yang akan dapat selesaikan masalah ini, supaya ramai yang akan faham kenapa makan sikit gemuk, makan banyak lagi gemuk. Ataupun mungkin yang makan banyak tu boleh berat dia turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Hajah dan Insyirah. Waalaikumsalam Puan Acik Ros. Apa khabar Puan Fatin Eliana? Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Apa khabar semua yang ada dekat sini? Saya harap yang berada dekat sini akan dapat something daripada sharing yang kita nak buat pada pagi ini. Okay, again, nak minta tolong share Facebook Live ni. Dan sebelum saya nak bagi tahu point saya pada pagi ni, saya nak bagi tahu sikit. Pada malam ini jam 9 malam kita akan adakan satu nama dia Special Friday Live. Pada jam 9 malam, yang mana saya akan tunjukkan di kalangan student kita macam mana dia dapat turunkan berat badan dengan cara yang mudah. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. Itu pun kita akan buat macam kontes. Siapa yang share pada ramai, siapa yang yang mengikut kita punya kriteria tu, dia akan memenangi hadiah daripada kami. Morning Puan Ariski, apa khabar? Apa ni? Morning Puan Ariski. Okay, so apa khabar semua? Okay, sekejap. Alright. So, sini tau. Boleh tak komen siapa dekat sini yang mungkin kenal orang yang ada masalah, dia makan banyak, dia makan sikit. Dia makan sikit ni. Dia makan sikit tapi berat dia tak turun-turun, atau mungkin berat dia naik. Cik komen sikit kalau kenal orang yang ada masalah macam tu. So, boleh tak bagi saya muka sedih sekiranya kita kenal mereka yang ada masalah, dia dah makan sikit dah. Dah makan dah tak banyak dah ni. Biasa makan 3 kali sehari, pagi, petang, malam. Tapi dia makan tengah hari je. Malam tak makan, pagi pun tak makan. So, kenapa sebenarnya mereka masih lagi boleh komplain kenapa berat badan mereka susah nak turun, ataupun mungkin besar kemungkinan berat badan mereka naik. Saya nampak ada yang kata kenal. Puan Hajah Dayang Insyirah kata kenal. Puan Acik Ros kata kenal. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada yang dah share, pada Puan Acik Ros yang dah share. Dan juga mungkin ada lagi yang ramai-ramai yang dah share Facebook Live ni. Saya doakan yang dah share ni dapat something yang banyak. Puan Nur Hayati kata saya. Saya kan. Saya nak bagi tahu bila kita nak turunkan berat badan, benda yang paling penting sekali kita punya dalaman kita kena meningkatkan tahap metabolisme kita. Apakah itu metabolisme pula? Metabolisme itu adalah satu keadaan dalam badan kita yang mana apa yang kita makan, ianya akan dibakar untuk dijadikan sebagai tenaga. Itu adalah penerangan yang paling mudah sekali lah untuk kita faham. Kalau nak cakap pasal pasal cell level lah, intercellular activity lah, benda semua itu semua panjang sangat cerita dia dan mungkin kita tak faham nak explain semula. Jadi saya terangkan apa yang kita makan tu, dia akan ditukarkan kepada tenaga melalui proses metabolisme. Lagi tinggi tahap metabolisme kita, lagi senang kita nak tukarkan makanan tersebut kepada tenaga, dan insya-Allah lagi mudahlah kita untuk turunkan berat badan. Saya nak baca komen kejap. Puan Ariskim kata saya dulu kononnya makan sikit akan kurus. Kan. So inilah explanation yang kita nak explain pada pagi ni. Dan again, jangan lupa untuk share Facebook Live ni. Share, komen banyak-banyak kepada seberapa banyak tempat supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing kita, supaya bukan setakat kita ataupun orang yang kita kenal saja mengalami masalah ini dan faham cara nak menyelesaikannya, malah orang yang mungkin sedang mengalami masalah ini di kalangan mereka yang tak kenal pun akan dapat selesaikan juga masalah ini. Okey,
Pertama, bila kita nak turunkan berat badan, again macam saya cakap tadi adalah kita kena tingkatkan tahap metabolisme kita. Macam mana cara kita nak tingkatkan tahap metabolisme kita? Salah satu caranya adalah dengan cara makan. Waalaikumsalam Kak Yong, apa khabar Puan Razlina Tajiri? Apa khabar Puan Alisha Sofia? Okay, saya ulang semula. Untuk kita meningkatkan tahap metabolisme kita, kita kena makan. Kalau kita tak makan, besar kemungkinan kita mungkin akan susah sikit nak turunkan berat badan. Contohnya, boleh tak saya nak bagi contoh sekejap? Saya nak bagi contoh salah satu daripada kes yang pertama. Boleh tak saya nak tanya, siapa yang dah baca buku ni? Sama ada dalam bentuk hardcover ataupun dalam bentuk e-book. Siapa yang dah baca buku ni? 7 kes susah nak kurus yang berjaya diselesaikan. Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Saya nak cerita sikit salah satu daripada kes yang pertama daripada buku ini. Boleh tak komen kalau nak tahu? Boleh tak komen siapa yang dah dapat buku ini, siapa yang dah baca konten dalam buku ini, sama ada dalam bentuk buku ataupun e-book. Sebab ini saya nak share sikit. Macam manakah sebenarnya seseorang yang ada masalah metabolisme ni, dia susah nak turunkan berat badan, dan macam manakah cara saya menyelesaikan masalah itu. Komen kalau dah baca, komen dah baca. Kalau belum baca, komen belum baca. Komen sikit. Sebab saya nak bagi tahu chapter yang pertama ataupun case yang pertama, macam mana masalah ini diselesaikan supaya kita akan faham betapa sedihnya kalau katakan kita nak kurus ni, kita tak faham cara benda tu. Apa khabar Puan Eng Lipo? Okay. So, begini. Yang pertama sekali, dah baca e-book. Kak Yong kata dah baca e-book. Okay. Waalaikumsalam Cik Ta. Apa khabar? Dah baca e-book kan Kak Yong? Oh iyalah, dah bagi e-book. Kata Kak Yong nak tahu. Alright, terima kasih kepada yang komen nak tahu, kepada yang komen dah baca. Begini dalam yang pertama sekali, ada salah seorang daripada bekas student saya yang ada masalah metabolisme. Sebelum ini, dia pernah menggunakan produk kurus. Okey, bila dia gunakan produk kurus, dalam tempoh yang lama, dia tak sedar sebenarnya dalam proses dia menggunakan produk kurus tersebut, dia berjaya turunkan berat badan. Tetapi masalah dia tak sedar juga muscle dia pun hilang. Bila muscle dia hilang, umur dia semakin meningkat, lagi teruklah keadaan metabolisme dia yang sekarang ni dia sedang alami. So, apa yang dia berlaku sekarang ni, dia dapat turunkan berat badan pada peringkat awal, lepas tu berat badan dia static je sampailah kiamat. Tak ada kiamat, sampailah beberapa minggu. Jadi bila dia tanya kepada saya, coach, sebabkan dia dalam program Titanium, dia boleh bertanya dengan saya, coach, kenapa berat badan saya tak turun-turun ni? So bila saya tengok, saya tanya dia macam mana cara dia kurus sebelum ni. Apa yang dia bagi tahu kepada saya adalah macam saya cakap tadi lah. Dan saya dapat rasakan yang sebenarnya dia ada masalah metabolisme yang sangat rendah. Dengan umur dia semakin meningkat, dicampur pula dengan muscle mass dia dah semakin teruk. In fact, dia pun ada cerita juga simptom-simptom yang dia ada, yang menyebabkan saya sangat gila yakin bahawasanya dia memang ada masalah metabolisme. Nak tahu tak macam mana saya suruh dia settlekan masalah dia? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya saya akan cerita macam manakah sebenarnya cara saya menyelesaikan masalah itu, supaya bila kita faham, insya-Allah kita akan dapat follow cara tersebut. Assalamualaikum Puan Fatihah Abdul Rahman, Puan Alisha Sofia kata nak tahu, Puan Cik Ros kata nak tahu. Hai Puan Jessie Ngo, apa khabar? Saya suruh dia makan. Saya suruh dia makan, saya suruh dia jangan hiraukan tentang berat badan dia sekarang. Saya suruh dia risaukan pertama tentang inch loss dia, kedua saya nak dia risau tentang rasa diri dia. Macam manakah rasa badan dia, supaya badan dia tak terlalu macam lemah sangat. Macam sebelum ni dia rasa lemah. Walaupun sebelum ni dia rasa lagi lemah, tapi lepas dah follow meal plan daripada kita, semakin lama semakin dia rasa energetic. Dan satu tahap tu dia dapat dah berjaya, dah rasa lebih segar sikit. Tapi berat dia tak turun-turun lah. So itulah saya nak explain pada you all. Pentingnya metabolisme ni, sebabkan metabolisme inilah yang menyebabkan kita ni boleh lebih senang untuk turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Siti Aisyah. Apa khabar Puan Siti Aisyah? Apa khabar semua? Okey, itu adalah yang pertama. Kenapa sebenarnya
metabolisme ni penting. Itulah metabolisme lah. Okay? Tapi sebenarnya secara overall, kenapa sebenarnya orang makan sikit, berat dia tak turun-turun, malah mungkin berat badan dia naik. Yang ni saya nak cerita ni. Kenapa sebenarnya? Macam mana sebenarnya kita nak selesaikan masalah ni? Okey, siapa nak tahu? Boleh tak komen saya nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan again, please share Facebook Live ni. Bukan setakat kita-kita je tahu nak selesaikan masalah ni macam mana. Orang lain pun akan dapat faham juga. Sebab saya nampak kita kena pastikan sebenarnya kita nak bantu orang, kita nak memberi manfaat. Puan Siti Aisyah kata nak tahu. Begini. Alright, so bila kita nak turunkan berat badan ni, macam saya cakap tadi, kita kena ada metabolisme yang okey. Alright, bila kita bercakap tentang apa nama tu? Makan sikit pun boleh naik berat badan, ada beberapa sebab. Okey, sebab yang pertama, kemungkinan besar sebab yang pertama itu adalah disebabkan sebabkan dia punya alhamdulillah, dia punya tahap metabolisme dia rendah. So apa yang dia makan tu, dia nak tahu macam bila dia makan sikit pun lambat badan dia nak convertkan kepada tenaga. Itu nombor satu yang masalah ramai orang. So bila lambat nak ditukarkan kepada tenaga, pertama sekali dia makan sikit, makanan yang sikit tu tak ditukarkan kepada tenaga. Walaupun dia makan sikit, badan dia rasa lemah. Walaupun dia makan tapi badan dia rasa lemah. Itu satu. Yang kedua adalah sebabkan masalah hormon dia, iaitu nama masalah dia adalah hypothyroidism. Satu penyakit masalah hormon yang mana hormon thyroid dia tak keluar secukupnya, yang menyebabkan metabolisme dia terganggu disebabkan itu. Itulah sebab yang kedua. Yang ketiga juga adalah disebabkan mungkin makanan yang dimakan walaupun sikit kuantiti dia, tetapi kandungan kalori dia sangat gila tinggi, yang menyebabkan bila kita makan walaupun sedikit, ianya akan meningkatkan dia punya tenaga daripada keperluan seharian dia akan dapat melepas, akan dapat exceed daripada keperluan tenaga dia sehari. Contohnya seperti makan makanan yang mempunyai lemak yang tinggi, seperti macam makan nasi yang berminyak, contohnya makan kuah-kuah yang sangat gila berminyak, contohnya lagi macam bila kita makan nasi kandar, satu pinggan je dah makan dah tu cukup. Kita rasa macam makan pagi, petang dengan malam, contohnya kan 3 kali sehari kita makan. Tapi kita tak makan pagi, tak makan breakfast, tak makan malam, kita hanya makan lunch sahaja. Tapi lunch tu kita makan apa? Makan nasi kandar contohnya, yang ada kuah banyak, kuah banjir sebagainya. Okey. Dan bila waktu pagi tu tak makan, rasa lapar, dan malam sebelumnya pun tak makan, rasa lapar, dan menyebabkan pada waktu makan tengah hari tu dia rasa macam nak makan banyak sikit. Dia rasa sepatutnya okey, sepatutnya bolehlah nak cover sikit kan. Jadi dia ambil lah nasi tu dalam satu sendok, ayam tu dalam satu ketul kecil tu, sayur sikit, kemudian letak kuah banyak gila. Kuah banyak gila macam banjir tu kan. So makan. Dia tak sedar sebenarnya kandungan kuah dalam nasi kandar tu mempunyai lemak yang sangat banyak, yang menyebabkan dia akan meningkatkan kandungan kalori di dalam makanan tersebut, yang menyebabkan juga bila dia makan, dia melebihi daripada keperluan tenaga dia sehari. Siapa sini faham 3 sebab kenapa sebenarnya even kalau kita makan sikit pun belum tentu lagi kita akan dapat turunkan berat badan, belum tentu lagi kita akan dapat berjaya senang nak turunkan berat badan. So itulah 3 sebab. Siapa sini faham? Maksud saya, boleh tak komen saya faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita faham dan kita rasa macam kita patut selesaikan masalah ini. Dan macam manakah cara nak menyelesaikan masalah ini? Ini saya nak explain ni. Macam mana cara nak selesaikan masalah. Siapa sini yang rasa apa yang saya share ni adalah satu benda yang bagus, boleh memberi information yang baik? Cek komen sikit. Siapa yang rasa sebegitu, boleh tak komen, ya, bagus information ni. Saya rasa macam saya perlu sharekan, saya kena sebarkan info ni kepada ramai orang, supaya bukan setakat kita-kita je dapat faham cara ni, malah orang lain pun akan dapat faham juga. So boleh tak komen bagus kalau katakan apa channel saya ni kata bagus. Okey, saya nak bagi tahu lagi sekali juga, malam ini kita akan ada satu event nama dia Special Friday Live jam 9 malam. Okey, yang berada dalam Special Friday Live ni berpeluang untuk memenangi hadiah daripada Batak Fitness.
antara hadiah tu adalah buku ni. Buku 7 kes susah nak kurus, supaya bila dia faham dan dia baca, dia akan nampak betapa mudahnya untuk kita turunkan berat badan. Dan bila kita faham 7 kes ni dan kita rasa macam mungkin salah satu daripada kes susah nak kurus ni mungkin kita ada. Dan bila kita ada kes susah nak kurus ni, kita akan dapat faham macam manakah masalah itu berlaku, apakah sebenarnya solution dia. Dan itu adalah salah satu cara kita belajar juga. Selain daripada kita belajar secara direct, kita pun boleh belajar secara indirect melalui masalah orang lain yang pernah mereka alami sebelum ni. Saya akan bagi buku ni secara percuma pada minggu ini, dan minggu inilah minggu terakhir sekali saya akan bagi buku ini secara percuma. Again, kita akan buat special Friday Live malam ni, dan kita akan bagi pemenang kepada 3 orang yang bertuah. Pertama, bukan bertuah lah, yang effort dia tinggi, yang share Facebook Live tu banyak-banyak, yang tag rakan-rakan dia, yang screenshot, lepas tu letak hashtag Bomo Kurus Pakar Kurus, yang salah eja Pakar Kurus, yang salah eja Bomo Kurus, disqualified, tak dapat. Okay, so saya akan bagi buku ini secara percuma supaya ini akan dapat memberi manfaat. Selain daripada kita akan bagi meal plan, supaya selain kita akan buat satu one-on-one coaching bersama dengan student yang mana yang follow cara kita tu lah. Alright, hai Puan Marineh Jamin, apa khabar Puan, apa khabar semua yang ada kat sini. Okay, itu adalah berkenaan dengan kenapa makan sikit berat tak turun-turun, malah makan sikit tapi masih gemuk. Dan ini saya nak share solution dia. Siapa nak tahu apakah solution dia supaya kita boleh selesaikan masalah ini. Okay, sama dengan solution saya nak bagi kes yang pertama ni. Solution yang pertama sekali adalah kita makan banyak sikit. Jangan hiraukan tentang berat badan sekarang, sebabkan kita ada masalah. Mungkin mereka yang makan sikit ni ada dapat sedikit masalah metabolisme. Jadi apa yang kita nak suruh dia buat adalah kita nak dia makan banyak supaya mereka akan dapat meningkatkan kadar metabolisme dia. Bila dia makan banyak, dia supply tenaga yang banyak sikit kepada badan dia, yang menyebabkan badan dia ni boleh bagi tenaga lebih sikit. Tenaga lebih sikit itulah digunakan untuk meningkatkan metabolisme badan dia. Itu nombor satu. Boleh juga meningkatkan kekuatan pencernaan ataupun efisiensi pencernaan badan dia, supaya apa yang dia makan terus dia akan keluar. Sebelum dia keluar tu dia akan serap semua nutrien, dia akan serap semua tenaga, dan dia akan disebarkan tenaga tersebut kepada seluruh tubuh badan. So that's why pentingnya juga untuk makan sayur. Solution yang kedua adalah dengan makan sayur banyak, yang sayur warna hijau banyak, yang mengandungi banyak vitamin B dekat dalam tu, supaya bila mereka makan makanan yang ada sayur banyak tu, ataupun kalau macam tak makan sayur, boleh tak komen siapa dekat sini yang tak makan sayur, especially sayur hijau pekat. Tak kisahlah sayur apa, sayur bayam ke, bayam yang hijau pekat tu ke, sayur kobis kalau yang hijau pekat, contoh macam brokoli ke, sawi ke. Siapa yang tak makan sayur, komen, mengaku sikit, saya tak makan sayur coach. Saya bila makan sayur rasa nak termuntah, tak sedap sayur ni kan. Siapa yang rasa macam dia tak makan sayur? Siapa yang tak makan sayur tu memang sangat rugi. Selain daripada sayur tu, kita boleh makan buah-buahan juga. Tapi sayur ni adalah satu benda yang macam satu vitamin C, satu vitamin yang bila kita makan, ianya boleh meningkatkan kadar metabolisme kita. Daripada kita beli produk mahal-mahal, macam-macam produk kononnya boleh bakar lemak dan sebagainya, tapi sebenarnya kita tak makan sayur, macam membazir je. Maksud saya, daripada kita beli produk kurus, contohnya kita beli macam-macam ubat kurus, instead of that kita makan sayur, insya-Allah mudah gila untuk kita nampak kesan juga. Sebab sayur ni dia mengandungi vitamin B yang boleh membantu kita memetabolismakan makanan-makanan daripada karbohidrat, memetabolismakan makanan-makanan daripada lemak, memetabolismakan makanan daripada protein, dan of course ada banyak lagi function vitamin B yang lain yang boleh membantu kita meningkatkan kadar metabolisme, supaya bila kita makan banyak pun berat badan kita boleh turun. Faham ke kan? Sebab bila kita makin berusia, kita punya kadar metabolisme kita semakin menurun. Dan bila kadar metabolisme kita semakin menurun, besar kemungkinan kita susah nak turunkan berat badan pada waktu kita berusia nanti. Maksud saya begini
Boleh ke saya nak bagi maksud ni? Makan sayur bagus, pas ni makan sayur lean. Oh, you kenal ke? Okey, begini Siapa dekat sini yang saya explain Saya explain sebenarnya kenapa sebenarnya bila dah makin berusia ni metabolisme mereka rendah. Dan saya akan bagi contoh je. Siapa nak tahu, boleh tak komen nak tahu. Dan again, please share Facebook Live ni. Share kepada 5 tempat, 10 tempat setiap seorang. Sebab kita bukan apa tahu. Kenapa saya nak minta share ni? Kenapa saya selalu minta share? Simply because kita nak membantu seramai 8,000 wanita committed dekat luar sana yang nak turunkan berat badan. Dan Alhamdulillah sehingga ke setakat ini, kita telah membantu seramai 1,100 berapa orang, saya tak ingat, 1,100 lebih lah. Setakat ni yang Alhamdulillah dah berjaya berada dalam kita punya, dah sama ada dah follow meal plan dan berjaya ke, dah ada ambil program titanium dan berjaya ke dan sebagainya, ambil dalam Black Magic Mentoring dan pening kepala semalam. Semalam pening kepala lah tu kan, ramai orang pening kepala sebab akan dengar weekly group coaching tu. Okay. So benda tu mereka semua dah berjaya turunkan berat badan juga, selain daripada orang yang ambil Mega Life dan sebagainya. Okay, so satu. So that's why kita nak minta you untuk share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat. Kerana apa? Sebab kita nak membantu lebih ramai lagi orang supaya mereka ni akan dapat faham yang bila nak kurus ni sebenarnya senang bila kita faham maksud tu. Bila kita faham cara dia. Sangat sedih bila kita nak turunkan berat badan tapi kita tak faham cara tu macam mana nak turunkan berat badan. So saya nak ucapkan terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Kepada yang belum share, tak apa, it's okay. Mungkin segan nak share. Okay, so tak apa. Saya nak share. Boleh ke saya nak share ni? Boleh tak komen dah ready untuk tahu? Boleh tak komen dah ready kenapa sebenarnya bila kita semakin berusia, betul ke bila semakin berusia ni metabolisme semakin rendah, lagi susah nak turunkan berat badan? Boleh tak komen kalau nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke tunjukkan sebenarnya kita sebenarnya nak tahu kenapa? Okay, contohnya kan, macam bila kita ada anak-anak kecil, mungkin kita ada cucu ke, mungkin kita ada anak kecil ke, macam baya-baya 5 tahun ke bawah macam tu kan. Cuba try bagi dia makan gula-gula. Makan gula-gula ke makan benda manis lah. Makan benda yang manis saat pagi ni, insya-Allah mereka akan jadi hyper. Mereka makan gula, mereka jadi hyper, mereka akan lompat sana, lompat sini, buat somersault sana, buat somersault sini. Dia akan buat macam-macam benda yang macam sangat-sangat aktif lah kan. So bila benda tu berlaku, kita faham bila mereka makan makanan yang manis tu terus ditukarkan kepada tenaga immediately. Secara zas terus bertukar kepada tenaga dah. So bila makanan yang bergula tu ditukarkan kepada tenaga, makanan itu terus tenaga tersebut terus diguna pakai untuk menjadikan anak-anak tersebut aktif. Tetapi bila kita orang dewasa makan gula-gula juga macam anak-anak kita makan, ada dua kesan. Kesan yang pertama, kita makan, kita tak rasa apa-apa, kita rasa macam biasa je lah, tak ada apa-apa pun. Kedua mungkin kita punya bacaan gula dalam darah boleh meningkat, especially kepada mereka yang ada kencing manis. Okey, kenapa benda tu berlaku Okey, begini untuk mereka yang ada macam bila makan gula-gula ke, makan gula ke, makan kek ke, makan apa benda semua, dia makan benda manis tapi tak rasa apa-apa. Kenapa? Sebabkan metabolisme dia dah tak se efficient dulu masa dia budak-budak. Waalaikumsalam Puan Mahani, apa khabar? Alright. Salam Jumaat. Okay. Alright. So itulah yang pertama. That's why pentingnya untuk kita meningkatkan tahap metabolisme kita sekarang sebelum kita meningkat usia kita. Kalau katakan kita tak dapat nak meningkatkan kita punya metabolisme sekarang, besar kemungkinan bila kita berusia nanti, bila dah umur dah tua 50, 60, 70 tahun nanti, insya-Allah kita makan sikit lagi susah nak turunkan berat badan. Lepas tu nak makan apa? Kalau tak makan, kalau makan sikit pun gemuk, lepas tu nak makan apa? So that's why penting sekali untuk kita faham untuk kita meningkatkan metabolisme sekarang. Itu satu. Kalau katakan mereka yang makan gula-gula dah macam umur macam kita sekarang ni, tak ada apa-apa. Okey. Yang keduanya adalah bila terima kasih kepada Puan Nenengga yang dah share. Okey. Yang keduanya, bila kita makan gula, makan makanan yang bergula ni,
tiba-tiba bacaan gula dalam darah naik. Mungkin sampai satu tahap kita boleh kena kencing manis. Kenapa? Sebabkan adalah pekerjaan hormon tu tak dapat diguna pakai sepatutnya, yang menyebabkan bacaan gula naik dan gula tu tak dapat nak disebarkan kepada bahagian tubuh untuk kita bergerak. Dia berlega-lega dekat saluran darah je. Dia tak masuk dekat muscle, dia tak masuk dekat mana-mana tempat yang sepatutnya. Sebabkan ada satu hormon dalam badan kita iaitu insulin yang tak bekerja sepatutnya. Sebab tu mereka yang ada kencing manis, antara medication yang mereka patut buat adalah, nama dia adalah cucuk injection insulin untuk menambahkan kandungan insulin dalam badan mereka supaya mereka punya bacaan gula dalam darah akan dapat diturunkan, tetapi tidak dapat nak selesaikan masalah insulin dalam badan dia tak dapat nak keluar secara natural. So that's why penting, sangat-sangat penting untuk kita faham meningkatkan metabolisme kita. InsyaAllah kalau katakan mereka yang ada masalah kencing manis kat sini, ataupun mereka, siapa kat sini yang kenal orang yang ada masalah kencing manis? Beda saya bertanya macam tu. Siapa kat sini yang kenal mereka ada masalah kencing manis? Yang ni saya nak bagi tahu antara benda yang dia boleh buat untuk menurunkan paras gula dalam darah, supaya kita akan lebih senang dapat jadikan diri kita senang turunkan berat badan jugalah. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Yes, kalau katakan orang yang ada masalah kencing manis ni, salah satu solution dia adalah apa? Kurangkan makanan yang bergula. Tapi kadang-kadang orang yang ada masalah kencing manis ni, mereka dah develop habit nak makan makanan yang bergula je. Sebab tu boleh dapat kencing manis in the first place, sebabkan dah terbiasa makan makanan yang bergula. Okey, Puan Alisha Sofia kata kenal. Begini, Puan Acik Rus kata pun kenal. Kata kenal, ramai pula tu kan. So that's why penting untuk share Facebook Live ni juga. Kerana apa? Sebab kita nak bantu mereka sekarang. Kenapa? Bila kita bantu mereka, insyaAllah usaha kita nak dapat capai apa-apa kita nak capai, nak turunkan berat badan ke, nak dapat bentuk badan kita nak dapat ke, meningkatkan tahap confidence kita ke, insyaAllah akan dipermudahkan juga. Cara yang pertama, selain daripada kita makan ubat, yang mana saya tak berapa nak galakkan sangat ambil ubat kencing manis, pertama sekali adalah dengan cara mengambil sayur-sayuran yang tinggi. Ambil sayuran yang banyak, yang berwarna hijau pekat. Nombor satu. Kedua, memakan makanan yang berprotein tinggi. Seperti macam ayam, ikan, daging sebagainya kan. So ambil makanan-makanan sebegitu, tapi cuba elakkan mengambil protein daripada air yang shaker tu. Cuba elakkan. Sebabkan rasa whey protein yang biasanya dibuat dengan shaker tu, rasa dia memang tak apa-apa, tak sedap langsung. Untuk menyedapkan, dia akan tambah macam gula, pemanis, yang menyebabkan dia boleh menjadikan dia punya bacaan gula dalam darah meningkat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, cuba makan makanan yang mengandungi lemak sihat yang baik, seperti macam buah avocado contohnya, ataupun makan ke kacang seperti almond ke, ataupun gajus ke, tu antaranya. Tapi kena faham, kita kena makan mengikut keperluan tenaga kita. Yang ketiga sekali adalah kita juga kena bersenam sama ada berjoging macam Puan Acik Rose selalu buat, ataupun Puan Arifin selalu buat. Dan juga kena pergi gym angkat besi. Kena pergi gym angkat besi untuk meningkatkan metabolisme dia. Coach, betul ke kalau kurang gula dalam darah pun boleh menyebabkan kencing manis juga? Oh, tak. Kalau katakan kurang gula dalam darah, nama dia bukan kencing manis, sebabkan kencing manis tu dia berada dalam keadaan hyperglucemia. So kalau katakan terlampau kurang gula, nama dia hypo. Hypo dan hyper tu adalah dua keadaan yang sangat-sangat berbeza antara satu sama lain. Assalamualaikum Kak Syariza. So apa tadi? So itulah yang ketiga, keempat tadi, berjoging ke, angkat besi ke, bina masa dalam badan ke, supaya boleh menyelesaikan masalah apa? Boleh menyelesaikan masalah kencing manis dia. Itulah yang ni lah. Okey. So penting sekali untuk kita faham, bila kita nak turunkan berat badan, kalaulah katakan kita tak boleh nak jadikan diri kita senang turunkan berat badan, maka susahlah sebenarnya kita nak nampak hasil dia. Susah nak nampak, kalau kita tak berjaya nak meningkatkan metabolisme, susah nak nampak hasil berat badan kita turun. Okay. Now, siapa kat sini rasa macam dapat sesuatu daripada saya? Boleh tak komen saya dapat sesuatu? Kadang-kadang mungkin pening kepala, nak kena makan banyak, tapi makan banyak kan gemuk. Kalau katakan yang ada masalah kencing manis tu pula, kena makan gula. Tak boleh makan gula.
boleh pula kena makan kacang, kena makan tu. Tapi sebenarnya kenapa sebenarnya saya kena makan banyak? Nanti makan banyak kan gemuk pula. Saya ni makan sikit pun dah gemuk. Ni pula makan banyak. Sebab komen jap, coach, kalau kurang gula dalam badan boleh rasa pening-pening ke atau rasa tak bertenaga? Rasa dua-dua, Kak Syariza. Boleh rasa pening kepala, boleh rasa tak bertenaga, boleh rasa macam tangan menggeletar dan sebagainya. Banyaklah, itu namanya hypoglycemia. Hypoglucemia ke hypoglycemia, saya tak ingat lah nombor satu betul dia. Tapi itulah bunyi dia, hypomia belakang. Tengah-tengah tu sama ada glyco ataupun gluko, antara dua tu. So benda tu yang kita akan tolong sekiranya kita rasa macam mungkin kita rasa pening kepala, macam mana nak buat ni. Saya dah cuba dah macam-macam cara nak kurus tapi tak berjaya juga. So why not kalau katakan kita cuba dapatkan ilmu ni yang saya akan share dalam Mega Live pada 27 Mac 2021. Minggu depan je lagi kita akan share, kita akan buat satu event daripada pagi sampai ke petang. Saya akan tunjukkan yang pertama sekali macam manakah persediaan makanan. Macam manakah persediaan makanan tu boleh bantu kita dapat turunkan berat badan. Demam melanda, lama dah tak sakit sejak PKP ni. Saya doakan Puan Sam Suryawati dan anak-anak dan satu family berada dalam keadaan sihat lepas ni. Akak selalu bersenam kat rumah jap. It's okay asalkan bersenam daripada tak bersenam langsung. Okay. So pada yang belum lagi daftar Mega Live, okay, better daftar sekarang sebabkan pendaftaran sekarang ni serendah RM19 je. Bukan RM90, bukan RM900, tapi RM19 je pendaftaran. Dan kita akan dapat macam-macam benda. Kita akan dapat pertama macam mana nak sediakan makanan yang boleh bantu kita menurunkan berat badan. Dan juga kita akan belajar juga macam manakah sebenarnya senaman yang efektif dekat rumah supaya kita tak buang masa, kita tak penat. Macam manakah kita boleh berjimat cermat, kita boleh berjimat daripada pembelian produk kurus. Sebab saya ajar macam mana nak buat produk kurus tu. Dan macam-macam lagi kita ada lagi benda-benda yang lebih deep lagi, seperti the power of schedule, the power of mind control dan sebagainya. Benda tu kita akan share dalam Mega Live pada hari Sabtu minggu depan 27 Mac 2021. So kepada yang belum daftar lagi, better lah daftar sekarang. Saya dah baca komen sikit. Kalau terlebih exercise coach pun boleh rasa badan tak bertenaga kan, ke sebab makan kurang? Kedua-duanya, Kak Syariza. Saya honestly saya kena makan banyak sebab saya nak samakan dengan macam mana saya exercise. So kalau katakan saya exercise tu, dah exercise dah, tapi saya makan sikit, dia menyebabkan saya rasa macam kurang bertenaga sedikit. That's why kadang-kadang pada waktu saya tidur petang, menyebabkan saya tidur lambat malam, dan tengah-tengah malam pula anak saya bising nak susu dan sebagainya. Bangun pula pagi ni yang mata macam bengkak sikit ni. Lagi petang sekarang saya nak buat eye treatment. Gitu kan, eye treatment. Okay, kepada yang dah daftar, boleh tak komen siapa yang belum lagi daftar Mega Live ni? Siapa yang dah daftar Mega Live, boleh tak komen dah daftar Mega Live? Komen sikit. Dan sebenarnya saya nak bagi tahu juga malam ni kita ada special Friday Live yang mana kita akan share macam manakah student kita berjaya turunkan berat badan melalui kaedah kita. So dia akan share pengalaman dia, journey dia, macam mana susah payah dia sebelum ni, macam mana dia boleh jadikan diri dia inspirasi kepada kita semua. Persoalan dia, siapakah orang itu, macam manakah perjalanan dia, apakah susah payah dia, macam manakah susah payah dia untuk dia menyelesaikan masalah itu. Okay, akak dah turun berat badan sikit, Dik. Alhamdulillah Puan Mahani. Okay, terima kasih kepada yang dah komen daftar. Kepada yang belum daftar lagi, better daftar sekarang. Pendaftaran serendah RM19 je. So, supaya kita akan dapat banyak gila benda daripada Mega Live ni nanti. InsyaAllah ianya akan banyak membantu kita. So, kepada yang belum lagi daftar, better daftar melalui kita punya konsultan Butter Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Ataupun boleh klik kat pin komen je tu. Pin komen tu kata saya nak daftar Mega Live, supaya melalui pendaftaran Mega Live ni dia ini akan membuka ruang dan peluang kepada diri kita untuk memenuhi potensi diri kita untuk turunkan berat badan. Kalau katakan yang selalu tengok saya buat live hari-hari contohnya kan, terima kasih nak ucapkan kepada Puan Syariza, kepada Acik Ros,
kepada siapa tadi, macam Kak Cik Ta pun ada juga, dan yang dah selalu follow live kita selama berbulan-bulan namanya secara konsisten. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa tahu? Sebabkan mereka macam ni yang banyak memberikan saya semangat buat live. Kalau tak bangun pagi dengan mata bengkak macam ni, macam malas buat live, kan ada orang tengok pun gitu kan. Tapi saya buat juga sebabkan saya tahu kalaulah katakan saya nak buat, kalaulah katakan satu benda yang saya share dalam Facebook Live ni adalah apa? Adalah sebenarnya satu benda saya nak beritahu, bila kita nak kurus ni sebenarnya senang. Tak ada jalan yang senang lagi melainkan cara yang saya sharekan kepada you all. Cara ni menjimatkan, cara ni tidak ada kesan sampingan, cara ni pastinya akan bantu kita turunkan berat badan. Tak cepat lambat, bergantung kepada keadaan diri kita. Kalau katakan dapat bercakap dengan saya secara direct, insyaAllah saya akan tunjukkan beberapa cara untuk mempercepatkan progres kita nampak kurus tu. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih sebabkan berada dalam Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Jumpa saya malam ni dalam special Friday Live jam 10 malam, jam 9 malam. Okey, saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.